Jadi ajariannya dia tanya, kalau seseorang tu pekak dari lahir, bahasa apa yang dia guna untuk berfikir? Soalan ni memang betul-betul buat kita fikir panjang termenung waktu mandi tu. Macam tahu-tahu dah sejam dah kita fikir dalam bilik air tu. Tak keluar-keluar, lepas tu kena marah dengan mak ayah. Sebab saya lah, bila saya berfikir, apa yang akan berlaku dalam otak saya ni adalah ada satu suara. Suara tu adalah suara saya lah. Dan suara tu dia akan bercakap dalam bahasa Melayu sebab saya orang Melayu. Macam tu juga waktu membaca, waktu tengah tengok teks bacaan, kalau saya tak membaca secara kuat teks tersebut, saya akan baca dalam otak dan akan ada suara saya yang akan membaca dalam kepala. Tapi kalau orang yang peka kan, ataupun orang yang tak diberikan dengan deria pendengaran, yang dia tak tahu suara dia macam mana, dia tak pernah dengar bunyi apa-apa pun sejak daripada lahir. Jadi bila dia berfikir tu, ada tak suara dalam otak dia dan bahasa apa yang suara tu bercakap? Jadi ini memang sangat-sangat menarik, terutama sekali bila saya baca tentang soalan ni dekat Reddit. Jadi dekat Reddit ada orang tanyalah soalan yang betul-betul sama. Orang pekak ni dia tahu untuk membaca dan dia tahu untuk menulis, tapi diorang tak pernah belajar apa bunyian setiap huruf itu perlu disebut. Jadi diorang ni ada bahasa sendiri ke yang diorang berfikir? Jadi ada jawapan kat sini, dia kata dia pekak dan dia dilahirkan dengan kehilangan daya deria pendengaran. Dan macam mana dia berfikir adalah dia berfikir dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun ASL, American Sign Language. Jadi dia kata bila dia berfikir, dia seolah-olah nampak macam dirinya melakukan bahasa isyarat dan dia melihat diri dia tu macam orang yang ketiga. Dia kata kadang-kadang kita berfikir tentang perkataan-perkataan yang diorang tak ada isyarat tertentu untuk perkataan tersebut. Jadi dia mengeja dengan jari. Tapi yang menarik, dia tak semestinya macam tu. Kalau ada orang peka yang contohnya dia tak belajar atau dia tak berapa prefer, dia tak berapa suka sangat dengan isyarat jari dan dia lebih suka menulis ke contohnya, dia kata ada kawan dia yang berfikir dengan dia type macam tengah menaip tapi berlaku dalam otak. Dan ada cikgu ni, dia nampak anak murid dia yang pekak tidur lah. Dan kadang-kadang kita tidur kan, kita mumble kan, kita keluar kita nak makan sushi. Tapi cikgu ni dia tengok anak murid dia yang pekak ni, bila dia mimpi dia buat isyarat tangan. Jadi maksudnya otak dia tu berfikir dalam tidur dengan menggunakan isyarat tangan. Ini memang betul-betul menakjubkan lah, sebab dia memang satu topik yang sebenarnya kalau kita fikir makin lama macam kita makin pelik tau. Satunya korang perasan tak, yang suara yang berada dalam otak korang tu, yang korang ingat bahawa ini adalah suara korang. Bila korang rakam suara korang dan korang dengar rakaman, korang rasa macam suara aku ke ni? Tak familiar sebab dia tak macam suara yang korang biasa dengar dalam otak korang tu. Dan ini juga tunjuk kat kita bahawa dunia kita ni sebenarnya terbatas dengan deria yang kita ada. Cara kita fikir, cara kita menginterpretasikan realiti kita ni memang terbatas dengan deria apa yang Tuhan, yang Allah dah bagi dekat kita ni.